ke YB Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Sila Tuaran. Terima kasih Tuan Dipertua kerana memberi peluang pada Tuaran untuk turut membahaskan usul menjunjung kasih Tita Diraja yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Beaufort. Tuan Dipertua, 2 hari lagi kita akan meraihkan sambutan hari kelahiran negara kita Malaysia, yaitu Hari Malaysia yang jatuh pada 16 September. Menjunjung kasih Tuanku kerana pada poin 58, muka surat 15, Tita Ucapan Diraja, Tuanku menyebut tentang sambutan Hari Malaysia dan seterusnya memberi seruan pada ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini dan juga seluruh rakyat Malaysia supaya menghayati sejarah kemerdekaan negara dan pembentukan Malaysia. Tuan Yang Dipertua, Dewan Yang Mulia ini harus diingatkan bahawa pengisytiharan bilakah sebenarnya hari kelahiran Malaysia itu telah terlewat selama 48 tahun selepas perjanjian pembentukan Malaysia ditandatangani oleh United Kingdom, the Federation of Malaya, Singapura, Sabah dan Sarawak pada 16 September 1963. Pengisytiharan tersebut hanya dilakukan pada 19 Oktober 2009 oleh Yang Berhormat Pekan selaku Perdana Menteri pada ketika itu. Di Dewan Yang Mulia ini semasa menjawab satu soalan tentang Hari Malaysia. Kemudian selepas itu, Hari Malaysia diamalkan sebagai cuti umum bermula 16 September 2010 dan hanya pertama kali diraihkan sebagai satu sambutan resmi kerajaan pada 16 September 2011, yaitu 50 tahun selepas pembentukan Malaysia. Tentunya rakyat Malaysia, terutama sekali generasi muda, tertanya-tanya, apakah sebenarnya yang telah terjadi? Kenapa hari kelahiran negara tercinta ini telah dinafikan dengan sambutan hari jadi selama 50 tahun? Dan yang lebih penting lagi ialah, kenapakah fakta-fakta sejarah tentang pembentukan Malaysia ini tidak dimuatkan sepenuhnya secara terperinci dalam buku-buku teks mata pelajaran sejarah dalam sistem persekolahan Malaysia? Oleh itu, Tuan Yang Dipertua, ikuran daripada Tita Diraja ini, Tuaran meminta Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pendidikan supaya memperbetulkan fakta-fakta sejarah tersebut. Kerajaan harus mempertimbangkan untuk melaksanakan mata pelajaran ketatanegaraan dalam sistem persekolahan Malaysia, bermula daripada tadika sehinggalah ke universiti. Satu lagi pertanyaan rakyat termasuk golongan generasi muda ialah, sejak sambutan rasmi Hari Malaysia diadakan pada tahun 2011, sambutan hanya digilir-gilirkan di antara Sabah dan Sarawak. Sudah 11 tahun kita rayakan Hari Malaysia, tetapi warga ibu kota Kuala Lumpur belum lagi menikmati sambutan tersebut. Apa sudah jadi? Kenapa? Tuan Yang Dipertua, Tuaran ingin bertanya apakah kerajaan pimpinan Yang Berhormat Berah akan memulakan sambutan Hari Malaysia ini dilaksanakan di Semenanjung Malaysia selepas ini. Dalam bentuk apa Hari Malaysia? Serta sejarah pembentukan Malaysia boleh dihayati oleh seluruh rakyat Malaysia supaya akhirnya dia akan menjadi jati diri rakyat Malaysia seperti mana yang telah dititahkan oleh Tuanku dalam Tita Diraja tersebut. Tentunya sejarah pembentukan Malaysia tidak lengkap jika sekiranya tidak ada kesungguhan untuk melaksanakan kandungan perjanjian pembentukan Malaysia 1963 atau MA 63 ini sepenuhnya. Kerajaan Pakatan Harapan yang lalu telah pun mengenal pasti 21 perkara untuk dilaksanakan. Malah 17 perkara sudah pun dipersetujui untuk dilaksanakan. Tuaran juga meminta kerajaan memberitahu Dewan Yang Mulia ini
sejauh manakah kejayaan pelaksanaan 17 perkara yang telah pun dipersetujui tersebut? Dan apakah langkah-langkah yang sedang diambil untuk memastikan agar 5 lagi perkara yang belum dipersetujui itu dapat dipersetujui dan akhirnya dilaksanakan? Sementara itu, Tuaran ingin mencadangkan supaya hal-hal yang berkaitan dengan perbincangan dalam kajian pelaksanaan MI 63 ini dideklasifikasi dokumen-dokumen tersebut sebab tidak wajar. Pada pandangan Tuaran, ini tidak wajar diletakkan di bawah akta rahasia resmi ataupun official secret act. Sebab ini adalah perkara sejarah yang sepatutnya diketahui oleh rakyat, yang sepatutnya diketahui umum. Apa yang rahasia sangat sehingga kan dia diletakkan di bawah ESE. Diklasifikasi biar rakyat sendiri yang mengetahui apakah kandungan-kandungannya, dan dengan cara demikian barulah rakyat dan negara ini, pemimpin-pemimpin dan semuanya akan dapat menghayati apa yang dipanggil sebagai MA63 ini. Menjunjung kasih juga kepada Tuanku pada poin 42 muka surat 11 yang telah memperakui bahawa jurang pembangunan antara wilayah dan negeri masih wujud khususnya Sabah dan Sarawak. Tuan Yang Dipertua, pembangunan Sabah berada 10 tahun keterbelakang berbanding negeri-negeri lain di Semenanjung. Selagi perancangan negara tidak mengutamakan perspektif Sabah dalam merancang pembangunan negara, selagi itulah Sabah ini akan berterusan sebagai the least developed territory of Malaysia. Walaupun per kapita GDP Sabah telah meningkat ke USD 5,000 pada ketika ini, berbanding dengan tahun 1993. Namun angka tersebut hanyalah setengah daripada GDP negara pada kadar USD 10,000. Pada Tuaran, rancangan Malaysia ke-12 yang disebut dalam poin 40 muka surat 11, kita ucapan diraja ini tidak menjanjikan apa-apa kelainan dan tidak akan memberi harapan kepada rakyat Sabah. Sebab dokumen itu telah dirumuskan dengan pendekatan yang sama sejak rancangan Malaysia yang pertama. Tidak ada apa-apa yang baru. Hanya senarai projek dan sebagainya, tetapi tidak mengutamakan perkara pokok yang boleh merubah, yang boleh mentransformasikan pembangunan ekonomi negeri Sabah. Saya bagi satu contoh. Bagaimanakah ekonomi Sabah dapat dilonjakkan tanpa peningkatan secara drastik dalam infrastruktur pengangkutan dan logistik, khususnya pembinaan pelabuhan, yang mampu menarik Serikat Perkapalan Antarabangsa untuk mendaftar pelabuhan-pelabuhan di Sabah. Bayangkanlah, Tuan Yang Dipertua, yang dipertua daripada Johor. Bayangkanlah jurang perbezaan di antara infrastruktur di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang ada 54 buah kren dan 5 kilometer panjang dermaga berbanding dengan hanya 4 kren dan 500 meter panjang dermaga untuk Pelabuhan Sepanggar di Kota Kinabalu, Sabah. Tentunya turnaround time bagi Pelabuhan Sepanggar adalah jauh lebih lama berbanding hanya 4 kapal yang boleh berlabuh pada satu-satu ketika. Sebab itulah walaupun dasar kabotaj sudah direlaks sejak tahun 2017 dengan membolehkan Serikat Perkapalan Antarabangsa mendaftar untuk mengangkut kontainer daripada Sabah, tetapi sehingga pada hari ini, yaitu sudah 5 tahun dasar kabotaj telah direlakskan, tetapi tidak ada satu pun Serikat Perkapalan Antarabangsa yang mendaftar di Pelabuhan Sepanggar Kota Kinabalu. Kenapa? Sebab infrastrukturnya yang perlu ditingkatkan. Dan begitu juga dengan pelabuhan-pelabuhan yang lain yang memerlukan infrastruktur yang lebih
sophisticated, termasuklah pelabuhan POIC di Lahadatu dan di Sendakan dan sebagainya. Pada Tuan yang dipertua, selagi pemusatan kuasa di Putrajaya masih bermaharajalela dan agenda desentralisasi dinafikan, maka selama itulah jurang pembangunan wilayah khususnya di antara Sabah dan Semenanjung ini akan berterusan. Masalah pengangguran di Sabah pada kadar 8% pada ketika ini akan terus meningkat sebab peluang pekerjaan berkualitas sangat-sangat terhad. Peleburan dalam sektor pembuatan dan pemprosesan perlu dipertingkatkan sehinggalah sumbangan industri terhadap GDP meningkat daripada hanya 7% yang ada sekarang ini kepada sekurang-kurangnya 35% dalam pada segera seperti mana yang dicita-citakan dalam Pita Diraja ini, yaitu kita mahu negara kita ini supaya dia adalah negara maju berpendapatan tinggi. Dalam hal pendidikan pula, Tuan Yang Dipertua, oleh kerana pembelajaran daripada rumah PDPR yang diamalkan sekarang kerana COVID, dan saya lihat jika benarlah pencapaian dalam pemeriksaan SPM dan sebagainya tahun lalu itu jauh lebih bagus daripada sebelum diamalkan PDPR ini. Jika itulah yang betul, jika itulah yang lebih baik, maka amalan PDPR ini sebenarnya sesuatu yang baik, yang boleh diteruskan. Dan dengan itu maka dari segi prasarana pendidikan, dari segi infrastrukturnya, bukan lagi bangunan yang diutamakan, tetapi yang harus diutamakan ialah soal-soal jarum lebar, internet connectivity. Maka Tuan meminta kerajaan supaya memberi keutamaan kepada pelaksanaan dasar komunikasi, serta memberi peruntukan untuk penggunaan teknologi satelit untuk memastikan pemberian jalur lebar ataupun broadband internet connectivity di setiap pelosok negara bermula daripada Sabah. Hanya dengan penggunaan teknologi satelit kita akan dapat internet connectivity tidak kira di manapun tempat. Sama ada di gaung-gaung, betapa terpencil pun. Jika sekiranya kita menggunakan teknologi satelit, tetapi kerajaan harus mengadakan dasar tertentu, sehingga pada hari ini, apatah lagi communication satelit, kita tidak ada. Hanya Miasat yang ada, hanya private sector yang ada. Tetapi bagaimana dengan harga datanya? Kalau harga datanya begitu mahal, maka mereka di luar bandar tidak mampu. Barangkali ada dasar subsidi harus dilaksanakan di luar bandar. Supaya bukan saja pelajar-pelajar yang mendapat manfaat, tetapi juga mereka yang terlibat dalam pertanian yang akan menggunakan otomasi seperti mana yang dicadangkan dalam Tita Ucapan Diraja ini, di mana Tuanku mahu supaya aktiviti-aktiviti seperti perladangan dan sebagainya akan menggunakan teknologi otomasi supaya kita tidak bergantung dengan pekerja-pekerja asing. Dengan oleh itu, jika sekiranya tidak ada internet connectivity di luar bandar dalam sektor pertanian, bagaimanakah kita dapat laksanakan semua ini? Akhir sekali, Tuan Dipertua, berkenaan dengan reformasi parlimen. Dalam reformasi parlimen ini sangat-sangat pentinglah untuk memastikan agar cabaran-cabaran pembangunan yang disebutkan tadi itu kita dapat atasi. Karena pada hari ini, selama ini, peranan ahli-ahli parlimen hanya disukat dari segi kemampuan kita untuk memberi pelayanan kebajikan, menjalankan kebajikan di kawasan kita. Ataupun barangkali bertanya soalan, berucap seperti ini. Tetapi apakah itu cukup? Hari ini perlu, seperti dalam doktrin separation of power. Kita mau benar-benar parlimen ini adalah bebas dan bukan lagi didominasi oleh pihak eksekutif. Eksekutif yang menentukan itu ini dan sebagainya. Dan ini tentunya memerlukan
instrumen-instrumen perundangan memastikan agar ahli-ahli parlimen dan Dewan Yang Mulia ini dapat memainkan peranan yang penting bukan sahaja sebagai semak dan imbang dalam hal-hal urus takbir, tetapi juga terlibat langsung dalam memastikan agar dasar-dasar yang bersesuaian dan yang penting untuk pembangunan negara itu dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Jadi itu saja, Tani Potpo. Terima kasih. Terima kasih yang